بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bersama-sama dapat meneruskan lagi menyambung mudzakarah kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Alhamdulillah, kitab kita ni seingat ana muka surat 3 pada barisan yang ke-13 daripada bawah ke atas. Dikatanya pengarang qala musannif rahimahullahu taala, dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah taala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsilnya itu 20 sifat jua. Masuklah kita pada perbicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedia maklum yang mana Allah taala bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, sifat kesempurnaan yang tidak dapat dikira. Tiap-tiap sifat yang itu menunjukkan sempurna itu sifat Allah. Di mana kita sebut sifat itu sifat mulia, itu sifat Allah. Di mana kita sebut sifat pemurah, itu sifat yang mulia, itu sifat Allah. Maknanya tiap-tiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan itu ialah sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita i'tiqad secara umum, secara borangnya, secara umumnya, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga Nabi berdoa di dalam satu doanya, La uhsi sana'an alaika kama athnaita ala nafsik. La uhsi sana, tidak dapat aku nak menghitung, mengira sifat kepujian di atasmu ya Allah, kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala sungguh banyak, tidak terhingga banyaknya. Lalu sungguh pun Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak, diperwajibkan syarat kepada mukallaf kita semua, iaitu katanya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kita semua, orang yang diberati hukum, ambil daripada kalimah kallafa yukallifu taklifan. Taklif maknanya orang yang diberati, mukallaf yang diberati, berarti yakni hukum syarak yang 5. Kita semualah sedia maklum mukallaf, telah pun kita bahas dah dulu apa itu syarat mukallaf. Syarat perwajib kepada kita orang yang bergelar mukallaf ni, apa yang diperwajib syarat? Mengetahui. Syarat memerintah, memperwajibkan kepada kita semua mukallaf ni supaya tahu dengan makna belajarlah. Tahu dengan makna belajar. Dan satu lagi, kalau dalam kitab lain dia sebut tahu serta mengaku. Kerana ada yang tahu tetapi tidak mengaku. Ada ramai manusia tahu tetapi tidak mengaku.
tahu Allah Ta'ala itu Tuhan, tetapi tidak mengaku di dalam hatinya. Bukan kata di zaman ini sahaja, di zaman Rasulullah dulu pun masih lagi, telah pun ada. Sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi takadu tamayyadu minal ghaiz, hampir pecahlah neraka kerana kemarahannya. Kullama ulqiya fiha, tiap-tiap kali dilempar, dicampur dalam neraka, faujun satu puak, sa'alahun khazanatuha, maka bertanyalah ahli khazanah, mereka yang menjaga neraka ni, malaikat-malaikat yang jaga neraka bertanya, khazanat alam ya'tikum nadhir, adakah tidak sampai kepada kamu perkhabar? Tak adakah orang mari bagi tahu pada kamu bahawa adanya Allah Tuhan yang menciptakan sekalian alam, adanya rasul-rasul yang menyampaikan berita? Tak adakah mari bagi tahu adanya pahala, adanya dosa, syurga, neraka, hisab, hari yaumul mahsyar, hari kiamat dan sebagainya, benda yang sam'iyat, perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah daripada alam-alam gaibnya. Adakah orang mari bagi tahu? Lalu kata mereka, bala qad ja'ana nadhir, bahkan ada datang kepada kami perkhabaran, tetapi wa kadzabna, tapi kami dusta, kami bangkit bohong. Aqulna ma nazzalallah, kami kata kepadanya tidak ada apa-apa yang diturunkan Allah, min syai', daripada sesuatu, in antum, sesungguhnya engkau wahai Rasul yang menyampaikan berita, yang mendatangkan perkhabaran, in antum fi dalalin kabir, di atas kesesatan yang nyata, yang besar. Mereka mengetahui tetapi tidak mengaku. Tahu dah tetapi tidak mengaku. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita banyak lagi mereka yang tahu benda itu salah tetapi menyembunyikan perkara itu. Tahu benda itu batil kerana menjaganya pangkatnya, kedudukannya, hartanya, maka dia melanggar apa yang disusun, apa yang telah yang telah digariskan oleh syarak, dia langgar, sedangkan ia mengetahui perkara itu batil kerana dia menjaga akan kedudukannya. Amal di zaman kita. Itulah benda ini, lebih-lebih lagi i'tiqad, mesti mengetahui serta mengaku di dalam hati 100% dengan tafsilnya satu-satu, 20 sifat cukup. Ada orang tanya kenapa kerana 20 sifat cukup, kenapa perlu 20 sifat sahaja, bahkan sifat Tuhan ni banyak, kenapa tidak belajar yang lebih, cukup dengan 20 sifat ini sahaja? Jawabnya kerana bila mana seseorang itu telah memahami 20 sifat itu, maka dia dapat membeza mana khalik, mana makhluk, mana yang dicipta, mana yang mencipta, siapa yang menjadi, siapa yang kena jadi. Dia dapat beza bila mana dia betul-betul memahami dan mengetahui serta dia mempelajari sungguh-sungguh akan sifat 20, barulah ia sampai kepada martabat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Taala secara tafsir satu-satu iaitu 20 sifat. Ini berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi lah. Qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Kadang-kadang orang bertanya, datang daripada mana sifat 20 ni? Dan tidak ada di zaman Rasulullah. Ini datang daripada ulama mutakallimin. Mereka lah yang bersusah payah menyusun, membedah akan isi kandungan di dalam Quran dan hadis, menyusun satu ilmu yang dikatakan ilmu usuluddin. Dan keluarlah daripada ilmu usuluddin mempelajari hukum sifat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 20 sifat. Lalu masuklah kita pada sifat yang pertama. Kata dia
pertamanya wujud. Pertama daripada 20 sifat. Pertamanya bukan kata Allah Ta'ala bersifat yang pertama, kemudian baru datang sifat qidam, baru kata baqa, tidak. Min tartibid dzikri, dengan induk untuk daripada sebutan bilangnya, maka menyebut wujud dulu munasabah dengan sesuatu. Bagaimana kita nak mensifatkan seseorang itu dengan kuasa, dengan kuat, melainkan ia ada atau tidak ada. Mesti kena tahu dulu zat diri dia tu ada atau tidak. Bagaimana kita nak mensifat dia ni cantik, dia ni ataupun kita kata dia ni kurus ataupun gemuk, semua itu kita nak mensifat tidak dapat melainkan mesti tahu ada atau tidak ada sesuatu zat itu. Maka ulama menyusun untuk mengelokkan susunan, lalu didatangkan sifat wujud yang pertama. Ada setengah-setengah kitab dia bila sifat qudrah, sifat lain dulu selain daripada wujud. Tapi dalam kitab kita ni Hidayatus Subyan mengatakan sifat wujud sifat yang pertama dibilih untuk mengelokkan susun ni sahaja. Bukan makna Allah Ta'ala bersifat dulu ke dia, mula-mula sifat wujud waktu datang kidah, tidak. Semua sifat Tuhan tidak ada masa, tidak terdahulu, tidak kemudian. Qadim, sedia kala semua. Pertamanya wujud, artinya arti wujud ada Allah Ta'ala. Pertamanya wujud, arti wujud ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ia Allah adamun, tiada. Artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Ini sifat yang mustahil. Tiada pada Allah. Tiada pada Allah itu dikatakan mustahil. Adapun kita i'tiqad Allah Ta'ala itu tiada, istihalatul mustahil. Kita i'tiqad tidaklah Allah Ta'ala itu tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, itu dikatakan istihalatul mustahil. Adapun tiada Allah Ta'ala, benda yang mustahil. Kita i'tiqad mustahil Allah Ta'ala itu tiada, dikatakan istihalatul mustahil. Maknanya dua. Pertamanya wujud, artinya ada. Wajib kita i'tiqad Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat wujud, ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Itu sifat yang mustahil. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit, yang tetap. Bagi zat selama-lama ada zat. Sifat wujud ini sifat yang tetap, subut, sifat yang bangsa tetap. Tetap tu bagi zat. Selama-lama ada zat, selama ada zat itu bersifat dengan sifat wujud. Selama mana ada zat, selama itulah zat itu bersifat dengan sifat wujud, ada. Padahal tiada dikeranakan dia kan sifat wujud tu dengan satu kerana, dengan satu sifat yang lain. Padahal tiada dikeranakan dia kan sifat wujud dengan satu sifat yang lain. Ada setengah-setengah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikeranakan dengan sifat yang lain. Seumpama sifat qudrah dan qadiran, itu orang panggil berlazim-laziman. Hal yang demikian Allah Ta'ala hal keadaan bersifat dengan sifat qudrah, bersifat dengan sifat qadiran, hal keadaan berkuasa, maka kerana itulah ada pada zat Tuhan sifat berkuasa. Dari kerana hal keadaan Allah Ta'ala bersifat kehendak, hal keadaan kehendak,
Maka dengan itulah ulama memahami bahawa ada pada zat Tuhan sifat berkehendak. Dari tahunya, dari halnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan muridan, bersifat dengan kehendak, aliman, hayyan yang hidup. Maka ada pada zat Tuhan sifat berhidup. Dari tahunya Allah Ta'ala itu hal keadaan yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata. Maka kerana itulah ada pada zat Tuhan sifat pendengar, pelihat dan berkata-kata. Itu makna tidak dikeranakan dengan sifat yang lain. Adapun sifat wujud ini sifat yang tidak dikeranakan dengan sifat yang lain. Tidak dikeranakan dengan sifat yang lain. Lalu didatangkan satu dalil, kita pun ada. Kita pun wujud. Tapi wujudnya makhluk kita semua ini dikatakan mumkinul wujud. Adanya kita, ada kita ini dikatakan mumkinul wujud, harus ada. Adapun Allah Ta'ala wajibal wujud, yang wajib ada. Itulah kita lihat ta'rif bagi zat, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ismul lizat, satu nama bagi zat, wajibal wujud, yang wajib ada. Satu nama bagi zat yang wajib ada. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah ia dengan sebenar. Al-mustaghni an kulli ma siwah, terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu dan berhajat kepadanya. Wa muftaqiru ilaihi kullu ma adah, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu. Menunjukkan bahawa ada pada zat Tuhan itu menunjukkan bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan wajibal wujud, wajib ada. Adapun kita mumkinul wujud, harus ada, harus tiada. Kita hidup di atas muka bumi ini harus ada. Bukan kata wajib bagi Tuhan cipta kita, tidak. Adanya kita hidup di atas muka bumi ini harus ada. Harus juga kita ni tidak ada. Bukan kata wajib kena hidup ada di atas muka bumi, tidak. Itu adanya kita, wujudnya kita mumkinul wujud, wujudnya Allah wajibal wujud, yang wajib ada. Dan dalil firman Allah Ta'ala, mari dulu dalil sebagai dalil naqli. Naqlun mana pindah, ambil. Naqlun pindah, ambil daripada Al-Quran dan hadis, buat hukum. Itu sebagai dalil naqli, dalil pindah. Ada satu lagi dalil yang dikatakan dalil aqli, dalil daripada akal kita berfikir. Bila mana kita berfikir keluarnya satu hukum, maka dikatakan dalil yang kita keluar daripada akal fikiran kita itu, maka dikatakan itu dalil aqli, dalil fikir dengan akal. Umpama kita pelihara seekor lembu, pada satu ketika kita nak bagi makan, bagi minum air pada lembu. Tiba-tiba tengok di tengah padai tempat kita letak lembu, pagi tadi hilang, lembu tu hilang. Lalu kita pergi mencari lembu. Bila mana kita mencari lembu, kita cari, bertemulah pada seseorang. Maka kita bertanya seseorang, ada nampakkah lembu saya? Lalu kata dia, ada, saya lihat di dalam dalam kawasan sana, dalam semuk sana. Lalu kita pergi dekat apa yang ia kata tadi, bertemulah dengan lembu kita. Itu kita bertemu, terjumpa lembu kita tu dengan asbab, dalil, bukti, tanda yang diberitahu oleh seseorang. Itu dikatakan dalil naqli, dalil ambil daripada perkataan. Ada satu lagi yang dikatakan dalil aqli, dalil fikir dengan akal. Fikir dengan akal, cari sendiri, nak tanya orang tak ketemu. Lalu kita mencari lembu kita, cari, lihat di sana,
Dia berjalan tengok tapuknya, berjalan masuk dalam kebun, tengok tapak lompat pagar tu, jalan ikut tapak, terjumpa najisnya, terus lagi ikut. Tiba-tiba terjumpa lembu kita di dalam semut. Di dalam semut tengah dalam keadaan berehat-rehat. Ini menunjukkan bahawa ketemu juga lembu kita dengan keadaan dalil, bukti ataupun tanda daripada akal kita berfikir, maka ia dikatakan dalil akli, dalil fikir dengan akal. Begitulah juga untuk makrifat, mengenal Allah Ta'ala. Maka kita ambil satu dalil daripada Quran yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala, difirman oleh Allah Ta'ala, ataupun daripada hadis Nabi, ataupun dalil yang kita fikir dengan akal kita. Fikir dengan akal kita sampailah ketemu, sampailah kita mengunci dengan akal bahawa Allah Ta'ala betul-betul ada wujud sungguh yang menjadikan sekalian alam ini. Jadi dalam kitab ni dia sebut dalil naqli, dalil daripada Quran ataupun hadis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun. Lagi firman dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Afillahi syakkun, artinya adakah syak pada wujud Allah Ta'ala. Dinyatakan hamzah istifham ingkari, yakni kata dia tiada syak seseorang pada wujud Allah. Adakah syak pada wujud Allah? Soalan begitu. Adakah engkau syak pada wujud Tuhan? Menunjukkan tidak ragu-ragu, tidak syak dengan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Cukup satu sifat. Satu sifat kita pegang, di atas tiap-tiap satu sifat itu 3 perkara. Pertama, perkara yang wajib. Kedua, perkara yang mustahil. Ketiga, dalil. Wajib, perkara yang mustahil, dan dalil. Bila mana ada ketiga-tiga ini di atas tiap-tiap sifat yang kita pegang, maka kita ini seorang yang makrifat pada Allah. Ini dikatakan fardu ain. Fardu di atas tiap-tiap diri mengetahui di atas tiap-tiap satu sifat itu ada 3 benda. Benda yang wajib, perkara yang mustahil, dan ada bukti, ada dalil apa yang kita pegang. Maka ia dikatakan makrifat pada sifat. Semua sifat perlu kepada 3 benda: wajib, mustahil, dan dalil. Ini fardu ain, fardu di atas tiap-tiap diri. Adapun huraian terperinci satu persatu secara detail, secara mendalami sungguh, itu dikatakan fardu kifayah. Mesti di dalam jarak masafatul qasri, jarak boleh qasas semaya, ada seseorang yang memahami ataupun yang mengerti, yang boleh menerangkan jikalau timbul kekeliruan ataupun syubhah di dalam satu-satu tempat itu, maka dia dapat bangkit menentangnya. Ada seorang itu, maka habis semua selamat. Jadi fardu kifayah sahaja kewajipan baca secara detail. Adapun jadi fardu ain, iaitu 3 sifat, 3 benda tadi. Benda yang wajib di atas tiap-tiap satu sifat, benda yang mustahil, dan ada dalil. Ini fardu ain ke fardu kifayah. Secara detail, secara terperinci, itu fardu kifayah. Cukup memadu dengan seseorang. Dan tetapi sekiranya tidak ada di dalam jarak masafatul qasri, seorang sahaja yang memahami pun tidak ada, maka semua di dalam jarak itu semuanya berdosa, wajib kena belajar sehingga alim ataupun mengetahui seorang secara tafsir satu persatu. Ini secara ringkas dalam kitab Hidayatus Subyan ini, secara ringkas sahaja perbahasan sifat 20 ni. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil,
dan dalil itu sahaja. Wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Dalil firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun, ataupun Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ataupun kita nak mendatangkan dalil secara akli yang telah diajar oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah satu ketika nak berdebat dengan seorang yang mengatakan tidak adanya alam ini yang menjadi, tidak ada. Mereka berkata alam ini semula jadi. Jadi Imam Abu Hanifah ini menentang kerana alam ini dijadikan oleh Allah, mana mungkin ada dengan sendiri. Lalu buat satu tarikh perdebatan dengan mereka. Bila mana tiba pada tarikh yang dijanjikan, lalu Imam Abu Hanifah tidak tiba pada tempat yang dijanjikan. Lalu tunggulah puak-puak yang percaya bahawa mereka mengatakan tidak ada yang menciptakan alam ini melainkan semula jadi semua, menunggu Imam Abu Hanifah pada tempat yang dijanjikan. Tunggu tidak tiba. Lalu sampai pada ketika mereka nak balik, lalu timbullah Imam Abu Hanifah, muncullah Imam Abu Hanifah, dan mereka berkata, kenapa lambat ya Imam Abu Hanifah? Adakah engkau takut? Lalu katanya Imam Abu Hanifah, ketika dalam perjalanan aku datang untuk menuju bertemu denganmu di sini, perlu melalui sebatang sungai. Lalu pada ketika itu sungai itu runtuh, jambatan itu runtuh. Lalu aku tidak dapat lalu berjalan. Maka aku berfikir di tebing sungai menunggu bagaimana cara untuk melintasi sungai. Tiba-tiba sedang menunggu, pokok yang ada di tebing sungai itu terjatuh, kata Imam Abu Hanifah. Terjatuh, lalu terbelah dua menjadi perahu. Lalu aku naik. Bergeraknya ia dengan sendiri tanpa kayahanku, tanpa dayunganku, sampailah pada tebing yang sebelah sana. Lalu aku dapat melintasi sungai itu dengan selamat. Lalu sampailah, tibalah aku di sini. Itu lambat sikit kata dia. Lalu katanya puak-puak yang percaya tidak adanya Tuhan, dia kata, ya Imam Abu Hanifah, engkau berkata perkataan yang dusta, yang sia-sia. Mana mungkin adanya pokok terbelah menjadi perahu dengan sendiri, melainkan ada yang menebangnya, mengukirnya. Mana mungkin ia bergerak dengan sendiri, melainkan ada yang mengayuhnya, ada enjin dan sebagainya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, aku tidak hendak pada di situ, cuma aku hendak bagi tahu bahawa pada hari ini tidak perlu lagi aku hendak berbahas dengan kamu semua, kerana benda yang sedemikian pun engkau tidak dapat percaya, tidak terima dengan akalmu. Bagaimana engkau boleh terima bahawa langit yang begitu luas, bumi yang begitu lebar, bulatnya, berjalannya, berputarnya siang dan malam, teratur dan sebagainya, mana mungkin berlaku dengan sendiri, melainkan ada yang menciptanya. Lalu dengan itulah hujjah dan dalil yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Imam Abu Hanifah kepada kita, supaya dapat kita menjadikan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wujud, ada. Habis itu. Dan keduanya qidam, artinya sedia. InsyaAllah kita akan sambung lagi sedikit daripada perkongsian kita. Moga-moga ada manfaatnya. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bala, bencana, wabak dan sebagainya. Jauhkan kita daripada musibah dan diselamatkan kita daripada bahaya dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala jadikan kita, bangkitkan kita bersama dengan Allah-Allah yang mukhlisin, yang muhsinin, bangkitkan dengan Allah-Allah yang soleh, dengan para sahabat dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'i wal wujud
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.